أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sinajemahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mari kita mulakan dengan selawat dulu, selawat syifa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesembuhan, kekuatan rohani dan jasmani insyaAllah dengan melalui keberkatan selawat syifa. Sementara kita menunggu sahabat lain kita masuk. Alhamdulillah pada malam ini Allah izinkan kita untuk mengisi malam kita insyaAllah dengan munajat umat insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, senantiasa memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah. Allah beri kita lagi ruang dan peluang untuk kita kumpul bersama-sama pada malam ini di ruangan platform yang Allah telah izinkan di FB dan di TT, di FB dan di TT. Allah. Okey, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan padanya ada manfaat dan kelebihan yang Allah berikan supaya agar kita mendapat kesan yang baik. Moga-moga Allah rahmati kita insya-Allah. Rahmati kita insya-Allah melalui selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan tawasul, kita akan teruskan dengan bacaan bi qiraatil suratul Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat insya-Allah yang telah kita siang tadi. Alhamdulillah ketika majlis talaki telah pun Allah izinkan kita untuk bersama-sama membacanya, dan ditambah lagi malam ni kita dapat lagi bersama-sama. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Ta'ala, ini satu kurniaan yang besar. Al-Fatihah ni adalah satu kurniaan yang besar. Boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 87-88. Allah nyatakan ini satu kurniaan yang besar.
Jadi bila Allah nak rahmati seseorang itu, Allah akan mudahkan dia, seseorang itu atau si fulan itu, untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan mengundang ataupun membawa kepada pertolongan, barakahnya, rahmatnya. Alhamdulillah. Jadi apatah lagi Allah izinkan kita untuk beramal, berwasilahkan suratul Fatihah, yang Allah berikan kita keringanan masa, keringanan tenaga kita ringan untuk kita insya-Allah bersama-sama pada setiap malam. Jika tiada aral melintang, kita akan isi pada setiap malam insya-Allah dengan munajat umat. Dan yang mana dengan munajat umat ini padanya banyak kelebihan, terutamanya dengan surah Al-Fatihah itu sendiri, jemaah sekalian, mempunyai fadilat yang sangat besar insya-Allah. Baik, insya-Allah tadi saya terbaca di TT sound tak berapa clear, betul kan? Sekarang dah okey ke? Yang di platform TT okey ke sound? Di HB okey insya-Allah. Baik. Sebelum kita teruskan dengan biqiraati suratul Fatihah, lama kiranya kita tidak kata apa, menghayati bait-bait kalam-kalam atau kata-kata lirik daripada kisah ataupun Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah dalam bersih. Okey semua okey. Baik, di TT ni dia macam lag sikit lah. Okey kot insya-Allah. Bersih Isabella, bersih lah. Bersih. Siapa yang ada yang dapat, okey, mari kita sekali jalan kita selawat, dan melalui dengan lagu tu kita hayati baik-baiknya. Baik-baik kata-kata yang mana menyemarakkan cinta Nabi SAW. Itu adalah satu usaha yang perlu kita semai dengan kita nyatakan bagaimana menghayati dengan kata-kata itu. Suara okey, alhamdulillah. Di TT Tuan Alif kita okey, alhamdulillah. Okey, mari kita lantunkan lantunan jiwa. Ada lirik. Siapa ada lirik boleh share. Teringat skrin bergerak di Makkah. Oh ya. Mana tu? Baik. Okey. Mana ada lirik tu boleh share kan, bagi jemaah boleh hayati baik-baik kata-kata yang kita telah susun untuk kita hayati insya-Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia. Hadirmu bawa cahaya, memimpin kita ke jalannya. Gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajak manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa.
sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah yang muliakan Ta'ala, aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Julang sunnah Nabi, sunnah yang mana kalau kita lihat pada perbahasan sifat, yakni sifat wajib bagi Nabi SAW, yakni Nabi membawa perjuangan, yakni melebarkan kasih sayang. Susah. Menebarkan kebaikan susah. Di saat kita nak galakkan untuk berbuat baik, lalu akan ada kesusahan. Bukan susah kerana baik tu susah, tapi kerana fitnah melihat kebaikan itu seakan tidak layak bagi orang yang punyai keburukan. Lalu dia berusaha untuk memberhentikan kebaikan itu. Walhal Nabi SAW ketika didatangi oleh sahabat yang bertanyakan kisah si fulan, yang mana si fulan itu solat dan berbuat maksiat. Solat, dia berbuat maksiat. Lalu apa yang Nabi kata? Biarkan dia terus solat. Kita susah nak julang sunnah Nabi ni. Sebab apa? Bila kita lihat keburukan orang di saat dia beribadat, lalu kita pun menghukum ibadatnya. Ini ternyata ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Mana mandai kita. Lalu lebih parah, kita memberhentikan pula kebaikan dia. Tak guna solat macam ini. Tak guna tutup aurat macam ini. Tak layak dia untuk sampaikan kebaikan. Aku tahulah dia macam mana, buruk dia macam mana. Ini satu perjuangan yang amat perit di akhir zaman ni. Kerana kegemaran manusia akhir zaman, fitnah kehidupan, dia akan terpengaruh dengan keburukan lebih daripada nak mempertahankan kebaikan. Seakan-akan mencari-cari, dia panggil tajassus, mencari-cari di mana titik kelemahan dia, di mana keburukan dia, dan menunggu masa untuk memberhentikan kebaikan itu. Sepatutnya kita galakkan kebaikan.
Walaupun dia penuh dengan keburukan, namun jangan sesekali kita menambahkan lagi keburukan. Dengan apa? Dengan kita berhentikan dia daripada buat kebaikan. Ketika saat orang lain menceritakan keburukan, berat kita nak julang sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW, keburukan umat Islam, sahabatnya, sesiapa pun yang bergelar orang Islam, keburukan, keaiban peribadi dengan keaiban umum yang melibatkan harta awam, melibatkan bahasanya kepimpinan dengan peribadi. Nabi SAW seboleh-boleh akan memberhentikan rantaian keburukan itu. Tapi kita di akhir zaman mudahnya untuk menyebarkan rantaian keburukan itu. Malah terfitnahnya manusia itu dengan apa? Di saat seseorang itu menyampaikan ataupun berbuat baik, lalu si fulan itu melihat buruk pada si fulan yang berbuat baik, seakan-akan nak mencegah keburukan itu, bukan nak menggalakkan berbuat baik, malah dia mengambil buruk itu lalu disebarkan, seakan-akan menceritakan dia ni tak layak buat baik. Lalu tersebarlah keburukan itu demi keburukan. Sedangkan Nabi SAW melarang umatnya melakukan kerja itu. Nah, sehingga kan selagi mana yang dibicarakan itu adalah orang yang iman Islam, selagi mana dia orang Islam, ini panggil musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, yang membunuh dari dalam. Ini katanya. Sebab tu ada satu kenyataan yang saya tulis. Tak usah takut dengan perancangan buruk musuh. Dan tentu dia akan buat keburukan terang-terangan. Tapi takutlah dengan sikap dan sifat manusia yang bergelar Islam itu, yang suka memburuk-burukkan saudara se-Islamnya sendiri. Ni kita bicara soal dosa peribadi. Dosa peribadi, kalau betul jadi umpatan, kalau salah jadi fitnah. Dua-dua tak ada satu kredit pun. Tak ada satu kebenaran. Ni sunnah ni. Kita cerita. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Kalau kita faham sunnah kita yang zahiriah. Tapi sunnah sifat Nabi. Nabi SAW bagaimana melebar luaskan dakwah Islamiah itu, bagaimana bermulanya berdakwah dengan berhadapan dengan golongan jahiliah yang sudah pasti banyak keaiban keburukan mereka sebelum Islam. Ketika dia masuk Islam, maka seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka berkembanglah dia. Ini sunnah yang mesti kita perjuangkan di akhir zaman. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah yang sejahtera. Siapa yang duduk dengan dia sejahtera dari lisannya dan tangannya. Dia tidak akan memburuk-burukkan dengan lisannya dan dengan tangannya. Walaupun keburukan ada depan mata, sunnah Nabi suruh apa? Ketika tahu kita nampak keburukan depan mata, maka bukan sampaikan keburukan itu merata-rata. Ketika nampak keburukan sahabatmu, saudaramu se-Islam di depan mata, sunnah Nabi SAW bukan menyuruh menyampaikan buruknya merata-rata. Bukan. Sunnah Nabi SAW ketika nampak buruk orang, saudaranya, tak kisahlah dia suka ke tak suka orang itu, tetapi selagi mana dia Islam, maka nasihatilah dia.
Ini akhir zaman jemaah sekalian. Kucak-kacir itu berlaku kerana tidak mampu menahan untuk tidak menyebarkan keburukan. Seakan-akan untuk mementeras keburukan, tapi memburukkan. Maka tidak jadi. Bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana yang dikatakan sunnah Nabi? Itu menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Nampak mudah, tetapi itulah misi Nabi SAW. Ini kadang-kadang dah duduk dalam majlis ilmu, dah duduk dalam pengajian Islam, masih lagi menyebarkan keburukan. Belajarlah agama sampai kita tidak mampu untuk menyebarkan keburukan. Tak boleh. Tapi kita dah ada nampak buruk, kamu je selesaikan. Khalas. Nampak keburukan depan mata, selesaikan dengan iman di dalam dada. Pergi, selesaikan. Ini tak selesai. Jumpa pun tidak. Mengata pandai. Ini akhir zaman. Tapi bicaranya mau syurga. Bicaranya sebab itu. Besar dosa seorang jiran ketika sahabat bertanya perangai seorang jiran yang mana amalannya semua dia buat, tapi mulut dia tak boleh nak jaga. Neraka yang masukkan. Sebab tu Nabi tekankan orang yang beriman itu falyakul khairan aw liyasmut. Khalas. Kalau dia tak boleh nak jaga mulut daripada nak menceritakan keburukan dan memburukkan, tak usah berbicara soal nak perjuangkan kebaikan. Walaupun yang dikatakan itu seakan betul. Tapi cara tak betul. Bila cara tak betul di sisi Allah, batal. Cara tak betul. Nak betulkan keburukan, itu zahirkan kebaikan. Ni cabaran ni. Ni sunnah Nabi ni. Akhir zaman ni. Kenapa kita sesama saudara, sesama Islam, ada yang bercakaran. Kalau nak adik-beradik pun sama. Kan? Padahal sedarah sedaging. Sebab apa? Memburukkan. Itu saja. Dah lama kawan, tiba-tiba bergaduh. Sebab apa? Memburukkan. Sebab tu mencegah lebih baik pada mengubati. Cegah tu apa? Orang kadang-kadang ni ikut pengajian pun. Ya? Minta nasihat apa. Ada nak jumpa personal minta nasihat. Ada yang minta nasihat tu yang huru-hara kadang. Dah maaf cakap. Dia cakap tu terang. Nasihat yang paling besar adalah ketika kamu belajar untuk jadi baik. Perkara pertama untuk jadi baik, jangan kita senang untuk termakan dengan keburukan. Itulah jadi baik nombor satu sekali. Tak termakan dengan keburukan dan memburukkan. Kita beranggapan nak menjauhkan keburukan, tetapi kita dah termakan dengan keburukan. Kita nak menjauhkan orang yang ada keburukan. Ini dakwah. Dakwah tidak menjauhkan. Kita nak dakwah. Ini Islam. Ini saya nak tekankan topik akhir zaman nanti. Ini dah dia. Macam mana kita nak berdoa di hadapan Allah, sedangkan syaratnya adalah hablum minan nas tu kena ada. Sebab tu kadang-kadang orang yang berhadapan dengan memburukkan, kadang-kadang hidup dia akan berada dalam keadaan kepincangan. Pincang. Akhirnya dia akan nampak, dia panggil apa? Hidup yang buruk itu diterjemahkan kerana orang buat buruk kat dia. Tu kesan dia play victim. Ya, perkataan dia play victim. Mangsa keadaan. Sedangkan dia terlupa keadaan dia yang memburukkan. Sebab itu jangan menjauhkan.
Patutnya jauhkan. Ni kata, jangan cegah. Lepas tu Nabi kata cegah daripada terjebak dengan keburukan. Cegah. Sebab sekali dengar keburukan orang, kalau tak kuat imannya mas sekalian, kita pandang orang tu buruk saja. Sebab tu jangan. Antara nasihat saya, jangan. Lebih baik pancung. Walaupun dia cerita kau, ini betul ni tak ada. Dua keadaan. Sama ada kita tanya, kau nampak keburukan. Ni saya cerita sunnah Nabi ni. Baik ini sunnah yang nombor satu ni. Nombor satu sebab apa? Nak menyebarkan salam, sejahtera. Islam tu inilah dia. Torik, jalan iblis, sebarkan pemusuhan. Jalan kenabian, sebarkan perdamaian. Inilah dua jalannya. Sebab tu contoh kahwin dengan mai. Nak tengok bergaduh ke tidak? Itu je. Nak kahwin dengan mai tak nak kahwin, cerita dia bergaduh ke tidak? Itu je. Kahwin seorang ke, dua, tiga, empat. Tak tengok. Nak keluar bahasa Cina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Jalan pergaduhan mas sekalian. Itu je. Yang lain itu adalah amalan-amalan yang mengisi perjalanan itu. Mengisi perjalanan itu. Mengisi perjalanan untuk kita memantapkan lagi. Bahasa Cina tu bagi tahu bateri dah habis. Saya pakai songkat ni. Dah cabut dah. Balik pada topik kita. Kan? Nampak? Iblis dia burukkan. Beramal lah macam mana, ilmu macam mana lah. Tapi kalau mula memburukkan, sama. Hancur. Tak ada makna. Dalam bab perkahwinan, sama. Bila isi pertama, isi kedua, isi ketiga, apa isu dia? Dan sebab tu dia kena ada bottom line, dia kena ada garis pemisah. Sebab tu bagi seorang lelaki ni, saya cerita bab rumah tangga, banyak topik ni kalau kita nak bincangkan. Once seorang isteri dia mula bicara buruk seorang suami, you dah hilang respect. Habis. Walaupun kita kata bagilah peluang. Allah sentiasa beri peluang. Tapi kadang-kadang kita yang mengambil peluang untuk tidak ubah perangai kita. Hilang. Jadi suami dia ada kekuatan. Baik, ya. Test di TikTok okey ke? Ada yang kata suara tak ada, keluar balik, masuk balik kot. Lebih okey suara. Kalau tak ada, kita pakai sekejap.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah. Cas. Dah okey ni, tak suara okey, dah okey dah, okey dah, okey. Tak okey. Dia happy pun, happy. Tamam. Taib. Khair. Taib. Okey. Subhanallah, subhanallah, khair. Oh, dia cerita bab ni habis terus semua perkara. Kita pergi pada poin yang penting ni mas sekalian. Poin yang penting. Poin yang penting itulah Islam membawa penganutnya untuk apa mas sekalian? Subhanallah, subhanallah. Testing. 1, 2. Test. Okey. TT okey. Saya dah pakai mic. FB okey Subhanallah, subhanallah. Khair. Baik. Balik pada kita tadi. Sebelum kita buat kesimpulan. Untuk kita tutup dengan munajat umat insyaAllah. Berbalik kepada sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi yang besar. Tariq nubuwah. Tariq nubuwah. Allah tidak menyebarkan, tidak membakar api permusuhan. Meniup. Nampak lembut saja setan ni. Iblis ni. Tetapi dia meniupkan permusuhan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebab itu kita tidak boleh terjebak. Sekali terjebak dengan dengar buruk orang, habis. Saya ulang insya-Allah pukul 11.30. In between 11.30 pukul 12. In between. Kalau lepas pukul 12 tak ada, mana tak ada live. Tapi kita start 11.30 insya-Allah. Kadang pun terlajak macam tadi pun 11.45 baru start. Tapi prepared. Okey. Baik. Jadi sekali kita dengar buruk orang, antara cabaran besar kita setelah kita memiliki iman. Apa kerja iman? Kerja iman adalah, kalau kita rujuk pada hadis Nabi SAW, kalau kita percaya pada hari akhirat dan beriman kepada Allah, falyakul khairan aw liyasmut. Kita akan berkata, lisan kita akan berkata baik. Bila lisan berkata baik, sudah pasti nak mendengar yang baik. Takkanlah berkata baik tapi mendengar yang buruk. Dia takkan selari. Sebab tu telinga dan lisan ni dia sebenarnya diri yang selari. Kalau dengar yang baik, mesti akan bercakap yang baik. Kalau dengar yang buruk, mesti akan bercakap yang buruk. Dia akan connected. Macam mana ustaz seorang isteri awak beri amaran kepada suami. Perkataan amaran pun dah salah. Ya, mungkin kita tak setuju. Tetapi sikap seorang beriman bukan begitu caranya. Saya tertarik dengan seorang asatizah di Indonesia. Saya lupa nama dia. Dia bagi tamsilan. Seorang askar yang ada arahan, dapat arahan, siap tuan, baik tuan katanya. Dia bukan cerita bila dapat arahan, ini halal ke, wajib ke, dia tak tanya. Dia yes dia. Itulah sami'na wa ata'na. Setiap perkara, sebab tu ada qada dan qadar. Yang berlaku dalam hidup kita, suka ke, tak suka ke, kita kan ada sifat sami'na wa ata'na. Kita bukan untuk meluahkan perasaan. Kita tidak disuruh untuk meluahkan benda yang kita tak suka. Malah iman itu sebenarnya menetralkan perkara yang kita tidak suka. Sebab tu dia akan menarik kita kepada kebaikan. Iman itu akan menetralkan benda yang tak suka. Malah kalau sekiranya
dengar keburukan, dia akan neutralkan. Dengan apa? Pertama, dia akan stop keburukan itu dengan menasihati orang yang menyampaikan keburukan. Ittaqullah. Neutral habis. Habis. Tapi dia ni tak payah. Ittaqullah. Cakap macam tu. Takutlah kamu kepada Allah. Aku tidak tertarik dengan keburukan orang. Ittaqullah. Neutral terus. Satu. Kalau kita berhadapan dengan benda yang kita tak suka, satu sifat ataupun satu keadaan yang mencabar nafsu kita. Kita tahu yang tak suka tu nafsu. Iman tidak berpihak kepada suka atau tak suka. Iman adalah percaya setiap yang berlaku ada kebaikannya. Ada kebaikannya. Sebab tu beriman pada qada dan qadar. Sebab kita tahu sebagai contoh, kita tak suka tadi dimadukan. Ya, memang kita tak suka. Kita tu tang mana yang tak suka? Cuba perhalusi. Tang iman atau tang nafsu? Nafsu. Tang iman tidak bicara suka tak suka. Tang iman ada pahala ke tak ada? Pahala ke dosa? Tang iman. Ya Ustaz, tang iman Ustaz. Banyak lagi yang boleh buat pahala. Nampak? Itu dia bercakap sebab ada kepentingan. Makna kata, dia kena perhalusi. Berbalik kepada perbahasan kita. Kita nak simpulkan, jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar mengaji, benar-benar berjalan menuju Allah, kalau kita faham torik dua yang Allah telah perjelaskan, bermula daripada dua kisah, kisah Iblis dan kisah Nabi Adam AS. Kalau kisah Nabi Adam AS, itu tidak mencari salah. Torik nubuah tidak mencari salah. Malah Allah utuskan Nabi, para Rasul dan Nabi, para Nabi dan Rasul adalah untuk memperbetulkan kesalahan. Bukan mencari salah dah. Salah dah memang nampak. Kalau dah nampak salah, betulkan. Itu saja. Kalau tak boleh nak betulkan, doakan. Kelas. Habis cerita. Doakan. Dan tak boleh nak cakap, bukan sebarkan. Bukan sebarkan. Ni nampak keburukan orang, duk sebarkan, merata. Salah. Itu bukan suruhan, itu bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah menutup keaiban serapat-rapatnya. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi ajar, nampak buruk, ni sunnah Nabi. Nampak kemungkaran, betulkan dengan tangan. Kalau tak boleh betul dengan tangan, dengan lisan, dengan mulut. Kalau tak boleh dengan mulut, paling lemah dengan hati. Doakan. Bukan nampak keburukan, sebarkan. Salah. Nampak keburukan, betulkan. Itu saya. Kalau ini ada dalam rumah tangga, ada dalam keluarga, ada dalam kita hubungan, sebagai sahabat, maka amanlah. Iblis tak boleh cari makan. Ni sekarang, Iblis makan besar. Dah elok-elok mengaji, hilang. Elok-elok suami isteri, mula sayang, dah bergaduh. Elok adik-beradik, mula rapat, dah bertengkar. Makan besar dia. Sebab apa? Jarum halus dimasukkan. Apa dia? Bermula dengan melihat keburukan. Lalu dia tidak perbetulkan. Tetapi dia sebarkan. Hancurlah. Nak betulkan macam mana Ustaz? Cakap bergaduh. Ya ke? Ke sebab dalam hati sudah ada tidak puas hati. Ni pula cara nak betulkan keburukan. Ada pula, tengok Nabi SAW. Tengok sebagai qudwatun hasanah. Bila melihat keburukan, bukan dalam hati tak puas hati. Dalam hati ada kasih sayang. Nabi bermula dengan kasih sayang. Sayangnya dengan keburukan itu, Nabi tak nak kita masuk neraka. Kita sayang. Bukan, aku dah lama dah geram ni. Perhati je, aku perhati je. Sampai masa, meletup. Itu bukan berdakwah. Itu bukan betulkan. Itu salahkan. Sebab tu bila kita nak nasihat,
Bila sebut nasihat, mesti dari hati yang puas. Hati yang mendapat ketenangan. Sebab itu, dapatkan dulu ketenangan iman. Iman, kemudian nampak keburukan, betulkan dengan keimanan. Iman itu dengan kepuasan. Dengan kepuasan. Ni tak tengok kadang-kadang contoh dengan anak. Anak buat salah, geram hati. Kita tak puas hati, kita tegur. Tegur sebab tak puas hati. Salah dah. Salah dah, jemaah sekalian. Nabi bukan dakwah dengan sebab tak puas hati. Nabi dakwah sebab suruhan Allah. Dalam hati Nabi SAW penuh dengan kasih sayang. Nabi berdakwah dengan kasih sayang. Mana ada Nabi tak puas hati? Malah Nabi tak ada istilah revenge, balas dendam. Nabi tak ada istilah, orang kata apa, meluahkan perasaan. Walaupun Nabi pernah dipermainkan di pulau, dihalau daripada Mekah. Nabi tak pernah nak meluahkan perasaan sedih, kesian. Aku lahir macam-macam kenangan aku kat sana. Nabi tak pernah cakap pun. Nabi tak pernah nak memainkan isu sentimen sehingga para sahabat membuat-buat marah. Tak ada. Bagaimana kita menegur anak yang salah? Betulkan saja. Kalau contoh anak ni katalah dia lambat solat. Nak tegur anak yang lambat solat, pertama jangan kita tak puas hati dengan dia. Tapi tunjukkan bagaimana sikap kita nak betulkan. Macam mana? Jom solat. Tegas pada arahan tak apa. Tegas pada suruhan tak apa. Tapi jangan tegas atau berkeras kerana perangai. Sikap dia. Kita tak suka kan. Macam, kau ni kan, buat jadi ni. Kita sebenarnya dah tak dakwah dah. Kita lebih pada tak puas hati dengan dia. Gaduh lah. Contoh rumah bersepah. Apa kena buat? Suruh kemas. Bukan bebelkan. Tahu tak mak penat? Tahu tak penat? Lepas kemas sepah. Kamu ni kan? Kenapa? Dia tak puas hati. Patutnya sepah, kemas. Sekarang juga, kemas. Arahan tegas tak apa. Bukti dia ni tidak marah. Lepas pada tu dia okey je. Relax ke? Tak ada nak orang kata pendam perasaan ke. Tak ada. Itu sebenarnya. Terus kepada point. Jangan elaborate. Jangan nak kembang-kembangkan. Jangan berkata yang tidak baik. Jangan berkata yang bukan-bukan. Kadang-kadang kita sama juga dengan suami. Tengok isteri. Bercakap kadang-kadang. Bukan nak dengar kata. Ada puas dah. Awak ni bukannya. Lebih kepada nak salahkan. Dah tahu salah tu. Betul kan awak ni kan. Buat macam ni. Ikut arahan abang. Buat begini. Dah habis. Bagi straight forward. Tegak. Zap. Islam tu jelas. Tegak. Dia tak ada kona sana, kona sini. Kona itu perasaan. Lepas tu pendam perasaan. Bila pendam perasaan, mula mengata. Dia jadi mula mengata sebab datang pada perasaan yang tak puas hati. Bila tak puas hati, dia akan mengata. Kalau hati dia puas, nak kata apa? Contoh, bagi satu komen tentang ni, saya tak tahu cakap apa. Delicious. Terbaik. Nak cakap apa lagi? Kalau dah puas hati, dia biasa yang mengata-ngata ni tak puas hati. Dan lebih parah. Yang lebih parah, kita risau. Dia tak puas hati dengan Allah. Tanpa sedar. Sebab dia tahu semua yang berlaku ni bukan terjadi sendiri. Masya Allah, betul Ustaz. Ibu hak lebih-lebih. Dia point dia, Puan Rabiatul Adawiyah. Jangan jadi mak-mak sangat lah. Mak-mak sangat. Mak-mak ni, nak jadi mak betul. Jangan jadi mak-mak. Mak-mak ni, tak tahu identiti. Kalau mak, sifat dia guru, mendidik. Guru mana ada bising-bising? Guru mana ada komplain-komplain? Guru ni ngajar je, ngajar. Tak betul, betulkan. Tak betul, betulkan. Guru kan. Kalau ibu tu sebagai guru, didik lah. Tapi sekarang ibu tidak terjemahkan. Ni saya general. Saya tak spesifik. Kebanyakannya akan nunjukkan sebagai apa? Bukan guru. React lah sebagai guru. Tak ada masalah seorang guru nak sediakan untuk anak murid dia. Macam guru saya, Datuk Salilul Ma'akari, bancuhkan air untuk saya. Macam guru saya, Dr. Faizal Akhir, bancuhkan air untuk saya. Tak ada masalah. Tapi sifat seorang guru tu ada. Mengajar, betulkan,
bimbing, kita jadi respect automatik. Automatik. Sebagai suami, kena jadi guru. Anak remaja suka pendam perasaan dengan ibu ni. Sebab apa anak remaja suka pendam perasaan? Kerana bermula dengan kita pun memendamkan perasaan. Kita pun memendamkan perasaan pada anak-anak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita termakan dengan sikap. Sikap yang dimomok-momokkan di luar sana. Oh, budak remaja ni sekian-sekian macam ni. Oh, peringkat umur ni sekian-sekian macam ni. Oh, dia ni akan macam ni. Tak payah. Jangan ikutkan keadaan yang tak pasti. Dia anak kita kan? Dia isteri kita kan? Dia suami kita kan? Kenapa nak ikut orang luar yang cakap tak apa-apa tu? Kita yang duduk dengan dia. Kita yang melahirkan dia. Kita membesarkan dia. Takkan kita tak ada autoriti untuk override sikap dia. Melainkan kita dah terlepas kekuasaan tu. Dah terlepas. Sebab apa? Sebab kita banyak termakan dengan perasaan. Bila banyak makan perasaan, sebenarnya kita hilang fokus dalam mendidik. Tak boleh, mas sekalian. Seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang isteri, sebagai pendidik. Pendidik ni tak boleh main perasaan. Kalau main perasaan, tak jadi pendidik. Tak jadi. Jangan burukkan lagi keadaan ni. Jangan burukkan lagi keadaan. Nampakkan peluang. First sekali. Ni sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, mas kan. Kita malah ni cerita sunnah Nabi dalam bab konteks yang besar. Nabi tengok apa? Nabi tengok the future bright future. Masa depan yang cerah. Walaupun orang tu buat dosa macam mana pun, Nabi tetap melihat dia itu dalam masa depan yang cerah. Kita enggak, pantang silap sikit. Gelap terus masa depan kawan tu. Kita tengok, jangan tengok dengan keadaan diri dia sekarang. Tengok dengan keampunan Allah di masa akan datang. Jangan potong semangat dia. Nabi bagi semangat. Sebab tu kita ramai, sepatut dikeliling itu, sepatutnya orang yang ada semangat nak berubah. Bukannya kita downkan dia. Nak duduk dengan malaikat ke? Malaikat tak nak duduk dengan kita. Kita nak duduk dengan malaikat. Malaikat kata, aku tak boleh duduk orang macam ni. Semua buruk saja. Tak boleh. Nabi tengok Madinah. Yang nama asalnya Yathrib. Madinah. Nabi bagi. Nabi tengok, bayangkan tengok. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu Umar Rain. Dua Umar ni. Ini jenis kaki. Orang kata apa bahasa. Tak merujuk pada sahabat. Tapi bahasa ketika itu. Jenis kaki sauk orang lah. Kita kalau tengok orang yang macam itu agak-agak je. Orang kata apa? Berperanan ke kepada perjuangan kita? Kita nampak, dia ni. Kita terus pandang, salah ni mas sekalian. Nabi melihat peluang. Membesarkan Allah, tidak membesarkan masalah. Itulah sebelum ni main perasaan lah sekali sendiri yang sakit. Alhamdulillah benar. Sebab tu dalam pengajian hakikat kehidupan, antara perkara yang kita garis pandukan adalah jangan terkesan dengan perasaan, jangan terkesan dengan keadaan, jangan terkesan dengan kebendaan. Jangan ikut perasaan, jangan ikut keadaan, jangan ikut kebendaan. Ikut kebenaran, kuasai perasaan. Ikut kebenaran, kuasai keadaan. Ikut kebenaran, kuasai kebendaan. Benda tu ada, perasaan tu ada, tapi kita kena counter dia. Kalau sedih, kenapa aku sedih ni? Counter. Kita je nak jaga perasaan anak remaja, hati ibu bapa anak remaja tak nak faham salah ibu kah? Kita tak kena jaga perasaan orang. Tak payah jaga perasaan orang. Macam mana jaga? Barang tak nampak nak jaga macam mana? Allah suruh jaga dia. Jaga dia, jangan jaga hati kita. Fazillah ya fazka. Siapa suruh jaga perasaan? Saya. Terpaksa guna saya. Sebab apa? Kita nak bercakap based on apa amal. Orang kata apa? Amalan. Terjemahan. Kita Allah tak ada anak ramai perempuan. Isteri pun ramai. Itu je lah. Kalau kita sibuk nak fikir perasaan, ni perasaan isteri aku je, perasaan anak aku.
Kita akan perasan dia, kita akan bersangka ni. Yang perlu jaga perasaan kita. Ni kita ni. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Allah suruh jaga apa? Jaga hati. Jaga hati kita. Jaga hati kita ni. Jangan kau sangka buruk. Okey? Jangan. Jaga hati kita dulu. Kemudian apa yang tak betul pada anak tu, terus betulkan. Terus. Jangan kita, anak aku ni, aku nak kena jaga. Dia ni faham tak perasaan aku macam mana? Jangan. Ini semua monolog yang dimomok-momokkan di luar sana. Nampak buruk sendiri kadang-kadang dah pakai elok, dah bernikah tapi rasa macam tak layak nak serong pakai si anak. Rasa nak lepas nikah tu macam mana ustaz? Itu nama perasaan baik. Itu je lah. Ingat pakai tu dah baik. Pakai itu adalah kerana suruhan. Bukannya perasaan baik. Kadang-kadang kita rasa perasaan baik tu rasa macam tak layak nak pakai ni. Pakai je lah. Masalah je. Kan? Bukan nak muka sebal ustaz. Pakai. Kadang-kadang tak pakai pula rasa macam kemas. Sebab apa tak pakai? Yang penting di hati. Ada rasa kemas tu. Ni, pakai kopiah ke pakai apa. Sebab kita tak baik lah kita pakai. Tu, kena counter balik. Sebab aku tak baik lah aku kena bernikap. Sebab apa? Mulut tu orang tak jaga. Ni aku nikap ni biar jaga sikit mulut. Kan? Agak-agak payah tu pakai yang macam gas tu. Senang cerita kan? Macam tu. Ambil. Kan? Ni kenapa kan kopiah ni? Bukan apa, kan kalau buka dan keluar tanduk kan. Ya Allah, kena pakai. Sebab tu kita kena, bila kita melihat kebaikan tu, nanti Allah akan nampakkan keburukan kita. Keburukan bukan bermaksud berhenti berbuat baik. Keburukan adalah ketika berbuat baik, kita berharap kepada Allah melihat diri kita ini dengan kebaikan dia. Itu je. Pakai. Ini kan nanti korang nampak kan aku dah muslimah. Tengok perasan. Perasan lah. Balik Mekah kan. Balik umrah. Mula pakai dah mula macam. Kan. Pakai tu. Terasa lah pula. Nampak. Jangan. Nak pakai juga pakai. Bila kita kena diuji dengan satu keburukan, pertama sekali Pak Tif Fitri dan semua. Yang pertama sekali, kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paku kat situ terus. Kemudian, jangan nampakkan kerugian benda. Jangan nampakkan kerugian. Walaupun di mata kita yang hilang itu benda. Tapi lihatlah bahawa orang beriman tidak akan pernah rugi. Kerana apa? Kerana Allah yang maha mengadakan. Contoh saya buat tamsilan. Kita ada 5 orang anak. Kita beli air kotak. Terlupa nak beli 5. Beli 4. Tersilap kira. Balik-balik kena scam anak sulung. Anak sulung kena scam. Alungnya tak ada. Macam-macam kena scam lah tu kan. Anak sulung ni dia pijak. Dia bagi 4 tu ke adik-adik dia. Dia punya hilang ke? Hilang ke? Dah hilang. Dia minta lah dekat ayah dia, kat abi dia. Silap hari bulan, abi pun rasa, ya Allah, abi lupa belilah. Silap hari bulan, kerana sabar dia, mendahulukan adik-adik dia. Dalam bahasanya, isar. Bak dunia kena dahulukan orang. Bak akhirat, dahulukan diri. Ni terbalik, bak dunia, kita dahulukan diri. Aku nak lebih. Bak makan kita lebih, orang kurang. Terbalik. Kalau bak dunia, biar kita kurang, orang lebih. Bak akhirat, kita kena lebih. Kita kena lebih. Orang kurang, bukan orang kurang. Kita ada lebih, kita doakan kelebihan tu orang. Itu jaga. Maka si Kak Long ni, dia akan dapat lebih. Sebab sabar dia, abi dia, bagi reward. Adik-adik dia lain, kalau abi dia beli 2 kat Along dia, adik dia akan terima. Sebab apa? Sebab dia reserve dulu, dia tak ada. Dia terpaksa tunggu tak ada. Kan? Adik-adik lain dah minum, dah berkenduri kat situ. Along tengok dia. Alay. Sekali balik-balik, abi bawa 2 kotak, air kotak. Nah.
Bawa dua kotak, adik yang lain tak boleh cakap apa. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia dah dapat dulu dan dia tahu ada keadaan Alung yang terpaksa terima tak ada awal-awal. Itu namanya istirja. Kalau nak, walaupun kita nampak keadaan dunia kita tak ada, ingat Allah yang adakan dunia ni. Allah yang adakan dunia ni. Lawan perasaan, ya, itu sunnah Nabi SAW. Nabi tidak ikutkan perasaan. Nabi tak pernah didik kita ikutkan perasaan. Kalaulah ikutkan perasaan, rasa peringkat 13 tahun pertama Islam, sedih manjang ni lah. Lemah saja sahabat. Sebab apa? Allahu Akbar. Memang hari demi hari asyik kena je daripada puak kaum kufar. Kena kena baling najis dari perut unta, kena kata gila. Lepas tu sahabat pula kena, Bilal bin Rabah radhiyallahu an kena. Kalau macam itulah jemaah sekalian, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ke mana lah. Bermaksud Nabi tak pernah mainkan perasaan. Dalam satu riwayat mafhum hadis, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu melihat Nabi SAW ketika ada kisah Nabi mengasingkan diri. Nabi berada dalam satu di tempat dan Nabi baring atas tikar jerami, berbelak-belak, berbekal-bekal badan Nabi. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu menangis. Lalu Nabi pun kata, "Wahai Ibnu Umar, wahai, kenapa engkau menangis?" Lepas tu Sayyidina Umar menangis. Ialah wajarlah menangis tengok keadaan Nabi. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu menangis melihat keadaan Nabi, seorang penghulu bagi sekalian manusia, penghulu. Nampak tidak? Tiba-tiba keadaan Nabi begini, Rom dan Parsi senang berlenang, pemimpin negara lain, kau begini. Nabi jawab dengan begitu jelas, kau masih tidak yakinkah dengan ganjaran syurga? Biarkan mereka dengan dunia, mafhum hadis. Tengok, Nabi bagi semangat. Nabi bagi semangat. Sebab tu kita jadi, kalau berbalik pada soal mak dengan anak ni, jadilah mak yang bermaruah. Maknya ada jati diri. Maknya ada prinsip. Kau nak main dengan perasaan, hang punya pasal. Cakap macam tu. Mak minta mak. Kan ada buku menyuruh mak jadi kuat kan. Main sini saya kata. Wahai ibu-ibu, nak bagi tahu ni. Apa dapat pertahankan anak? Apa dapat? Apa dapat pertahankan anak? Tak dapat apa sebenarnya. Tapi pertahankan amalan pada anak. Itu nombor satu. Amalan apa? Sabar dengan perangai dia. Pertahankan. Tu je. Amal mendidik dia. Pertahankan anak dapat apa? Tak dapat apa. Pertahankan. Apa amalan kita yang ada pada dia sekarang ni? Yang tengah ada. Amalan dia aku tengah sabar dengan perangai ni. Pertahankan amalan tu. Khalas. Jangan pertahankan. Ini anak aku. Ini anak aku. Patut kau kena jadi begini. Patut kau macam ni. Akhirnya, maruah seorang ibu akan bawa tapak kaki nanti. Tak payah. Sebab ibu ni kedudukan di sisi Allah tu tinggi. Patut biar anak yang menuntut jumpa mak. Biarlah. Ni kata ketegasan. Tak payah. Mak kena ada steady lah. Mak. Permaisuri agung kan. Itu. Mak aku ni, aku punya perangai mak aku steady je. Kenapa? Kau perangai, kau punya tanggung, tu dosa kau. Tugas mak ingatkan kau. Perangai kau ni berdosa. Habis. Tak payah mak yang melahirkan kau. Mak ni gini. Kau tak patut buat mak macam ni. Tak payah. Minta maaf. Ini cara kita akhir zaman. Jangan main dengan perasaan. Buang masa. Straight. Tegak. Sas. Bagi gitu. Mak kena ada amalan mak sendiri. Tak payah nak mengharap amalan anak. Amalan mak tu sebenarnya. Amalan kita sendirilah. Itu sebenarnya. Akhirnya kita akan ada kekuatan yang luar biasa jemaah sekalian. Amalan kita. Sumber pahala kita. Jadi kenapa kita nak tangisi, nak orang kata apa, nak jadi lemah kat situ. Layan perasaan sampai ke sudah. Itu yang jalan kaki kereta, duk escort tu.
Selain bulan jalan-jalan sampai ke kubur jalan dekat. Sebaik tak pergi ke kubur. Elok jalan-jalan bawa pergi ke kubur tu. Apa benda lah dia mainkan perasaan ni kan. Tak ke mana ni mas sekalian. Rugi. Kerugian yang besar. Orang beriman tak rugi sebab dia tak dimainkan perasaan oleh dunia. Betul orang beriman tak rugi Allah kata. Tak dimainkan. Nampak? Dia takkan dimainkan oleh dunia dan takkan termakan dengan keadaan sebab dia ada stand dia. Dia ada jalan, projek lebuh raya ke syurga. Jalan-jalan nak pergi itu macam-macam halangan. Macam-macam halangan. Macam-macam halangan. Amalan kaji sia-sia jika tidak dipraktikkan. Sungguh al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Lalu kenalah dipraktiskan. Lepas tu kita bercakap praktis sebagai contoh seorang isteri. Sebut seorang isteri pun dah kadang-kadang pening dengan perasaan isteri. Sebab tu Nabi SAW Allah Ta'ala takdirkan ramai isteri sebab nak tengok perasaan. Nabi tak terkesan dengan perasaan-perasaan para isterinya. Malah Nabi mendidik, menundukkan. Itu sama. Kita kena letakkan satu perjalanan yang jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik jemaah sekalian, panjang cerita kita malam tadi nak ringkas dia. Baik, kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Kita tutup dengan munajat umat. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajat, permasalahan kita satu jemaah sekalian. Kita takkan boleh lalui dengan diri kita sendiri. Ingat, jangan lalui dengan diri kita sendiri. Susahnya jadi seorang mak ni ustaz, susah tu sebab tidak dengan Allah. Tu je. Sebab dengan diri kita. Susah jadi mak. Siapa yang jadikan mak tu? Siapa yang jadikan diri tu mak? Jadi sendiri ke? Okay. Bila jawatan itu dipilih oleh Allah, kita bekerja. Siapa yang bagi jawatan? Bos. Bos bagi jawatan kita, kosong-kosong ke? Nak jawatan CEO. Bilik besar, all access. Gaji berkepuk. Ada. Susahnya jadi CEO ni. Mananya senyum je. Walaupun kena hadapi perangai-perangai tu. Tapi di saat susah, orang kata apa? Setaraf lah. Balance lah. Sebab kemudahan banyak. Seorang ibu memang susah tapi doa mustajab. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Bukankah doa itu senjata? Apa all access bagi seorang ibu? Doa. Melainkan tak nampak. Itu sajalah. Seorang bos ataupun top management memang susah tapi ada kemudahan tidak? Banyak kemudahan. Semua kereta bayar, rumah bayar, makan bayar, semua bayar. Memanglah susah tapi ada kemudahan. Nabi SAW itu Nabi Ulul Azmi, susah. Tapi ada mukjizat. Seorang ibu susah? Ya susah. Tapi doanya mustajab. Melainkan kita tak yakin. Seorang suami, sama. Doa seorang suami, seorang ayah kepada isteri dan anak-anaknya, ada doa yang tak ada hijab. Doalah untuk isteri tu. Nak doa macam mana tak puas hati? Itu masalahnya. Nak doa macam mana Ustaz tak puas hati? Ke anak tak puas hati ke anak. Nak doa untuk suami tak puas hati kat suami. Nak doa untuk isteri tak puas hati kat isteri. Tapi sebutlah mulut. Adat lah baca kan. Tak doa kan. Teruk no kan. Baca lah. Puaskan hati dulu. Puaskan hati. Dengan apa? Dengan menerima takdir ini. Ini adalah pilihan Allah. Bukan tiba-tiba aku jadi mak. Bukan tiba-tiba aku jadi suami. Bukan tiba-tiba aku ada isteri. Tak. Ini Allah pilih aku untuk hadapi perkara ini. Pasti padanya ada bantuan Allah. Doa seorang ibu tadi hijab betul kan? Ya, tak ada hijab. Doalah. Doalah. Wallahu alam. Baik mas sekalian, kita tutup dulu dengan munajat umat. InsyaAllah nanti kita sambung. Dan sambung lain, perbincangan tentang kehidupan ni jemaah sekalian. InsyaAllah. Berbalik pada kesimpulan kita, sunnah Nabi SAW itu menyebarkan
kedamaian. Sebarkan kedamaian. Macam mana pun keadaan kita hadapi, maka hadapilah dengan keimanan. Dan iman itu adalah perdamaian. Wallahu a'lam. Baik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada negara Malaysia ya Allah, seluruh negara umat Islam, khususan pada Palestin, seluruh umat muslimin muslimat ya Allah, berikan kekuatan umat Islam di akhir zaman ya Allah, kekuatan dan kemenangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, kabulkanlah ya Allah segala hajat kami dunia dan akhirat, permudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah jemaah yang mulia ta'ala, syukur pada Allah. Selesai sudah munajat umat kita pada malam ni. 2 hari kita bersiaran. 12/1 kan. 2 hari lah kan masuk hari. Tapi kalau ikutkan Hijri dah masuk hari baru. Alhamdulillah, apa pun ada hari yang kita sekejap je. Ada hari tengok isu lah. Tengok kes berbangkit. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian.
Itu saja, mohon ampun maaf dari saya dan kekurangan. Terkasa kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku luqali hadha wa safallah zimni walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah surat Ras. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.